Hai, apa khabar Malaysia anda? Masih lagi bersama saya Pasha dan juga rakan pengacara saya. Jadi Ashraf akan bersama dengan anda. Kita nak bercakap secara lebih lanjut. Tadi kita sebut soal seni tadi kan. Ya, kalau betul. saya ni seni memang tahu seni suara je lah. Tapi bukan suara menyanyi. Yang pasti bukan suara menyanyi. Bercakap je pandai. Bercakap je pandai. Saya pun tak pandai menyanyi di ni. Kita seni bercakap-cakap ya. Tapi pada hari ini kita ada tajuk memperkasakan bidang kemahiran seni budaya. Jadi pada hari ini kita ada dua tetamu khas yang telah diundang ke studio untuk membicarakan perihal seni budaya ataupun industri seni di tanah air kita. Jadi I think I'll go ahead and introduce our guest for today. Betul, tetamu kita yang pertama kita ada Encik Amirul Azam Ibrahim, pedolong pengarah kanan bahagian pembangunan produk seni budaya daripada JKKN, dan juga yang cantik sebelah saya ni, Datuk Syafina Selamat, bukan sahaja penyanyi, dikenali sebagai seorang penyanyi tetapi juga seorang pensyarah vokal, juga seorang vocal master, juga seorang juri yang sangat popular yang diundang ke pelbagai pertandingan dan juga program reality. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang. Terima kasih. Sebab tadi saya tak mula-mula menyanyi lagu kebangsaan sebab risau juga. Terus kena komen kejap lagi. Mana tahu kita dapat free vocal lesson pula hari ini dekat our show. Baik, kita nak bercakap secara lebih lanjut berkaitan memperkasa bidang kemahiran seni ini. Bila sebut soal kemahiran seni ini, pastinya dalam fikiran kita dah nampaklah bayang tu apa kan? Seni ni, seni tari, seni suara. Tapi saya nak terus berfokus kepada bidang seni kepada JKKN ni. Memang satu tempat yang cukup menarik. Kalau orang-orang dalamnya pun semuanya jenis yang seronok-seronok, happening. Yes. Orang seni ni. Cuma saya nak meninjau keadaan semasa dalam industri seni tarian negara. Di permulaan ini saya nak bertanya kepada Encik Amirul Azam dahulu. Industri seni dalam negara kita ini, bagaimana perkembangannya? Adakah kita sedang bergerak pantas ke terhadapan ataupun kita ni sikit-sikit baru nak naik lagi? Bagaimana? Terima kasih Ashraf dan Pasha. Okey, untuk makluman, bagi kita bercerita tentang khususnya berkaitan dengan kemahiran seni budaya, JKKN, Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah dilantik oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia sebagai badan peneraju industri ataupun industri lead body yang khususnya untuk memperkasakan bidang kemahiran. Jadi kalau kita bercerita tentang industri secara khususnya ialah bidang kemahiran ni kita ada melaksanakan jadi 6 kita punya aktiviti ialah ada 6 lah. Jadi di bawah teras, di bawah JKKN itu sendiri kita ada 4 bidang utama iaitu tari, teater, muzik dan pengurusan pentas. Kalau kita bercerita tentang industri itu sendiri, jadi antara aktiviti yang JKKN laksanakan ialah di bawah Badan Peneraju Industri ialah pembangunan occupational framework. Kita melaksanakan satu framework yang melibatkan penggiat industri. Kita telah bermula daripada tahun 2018 sejak kita dilantik oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Badan Peneraju ni ialah untuk melaksanakan framework. Kita kena tahu dulu framework industri kita ni macam mana dia punya besarnya frame ni. Jadi di bawah framework industri occupational framework kita ada bidang tari, teater, muzik, pengurusan pentas macam saya cerita tadi, termasuk bidang visual dan journalism di bawah sektor arts, entertainment dan recreation, hiburan dan rekreasi. Di bawah termasuk juga termasuk juga di bawah framework kita yang boleh sama. nanti nak memohon Maksudnya itu di bawah framework dia yang besar lah. Jadi selain daripada framework tu, kita pergi kepada pengkhususan bidang kemahiran ialah National Occupational Skill Standard ataupun NOS lah. Jadi kalau kita khususkan lagi kepada bidang kemahiran ni, kalau penggiat seni ataupun pemain industri seni khususnya yang untuk mengambil program persijilan, dia akan berpandukan kepada NOS tadi tu, National Occupational Skill Standard tadilah, iaitu dia macam syllabus lah, bidang 4 tadi yang saya sebutkan tadilah. Okey. Tari, teater, muzik dan pengurusan pentas. Okey. Maknanya ini memang jadi satu pensijilan khas lah untuk industri seni budaya di negara kita, betul? Dalam bentuk kemahiran. Alright. Saya nak tanya Datuk Syafinas, apakah penglibatan Datuk Syafinas dalam sijil kemahiran Malaysia ni? Okey, salah satunya tentulah sebagai tenaga pengajar untuk jenis seni choir. Ya, dan selain daripada itu sebenarnya saya telah
merangka semula NOS untuk nyanyian, ya, di mana saya dan juga beberapa orang, 10 orang sebenarnya yang saya panggil untuk menggubal lah kiranya NOS untuk nyanyian. So NOS Menggubal silibusnya lah. Silibus dia. Okay, so kalau macam dulu dia ada banyak, kita perkecilkan, tapi kita berikan pengkhususan lagi lah sekarang ni. Jadi itu dua yang saya buat untuk apa orang kata SKM dan juga JPK lah, dan ianya sesuatu yang interesting pada saya, ya, kerana dia bukan hanya berdasarkan kepada teori sahaja, dia adalah lebih kepada praktikal. Okay, kalau kita buat SKM ni dia bukan theory dalam kelas base, tak, dia mesti more, dia lebih kepada praktikal. Dia 70-30, teori 30-70 tu ialah lebih praktikal. Kalau menyanyi je lebih. Kalau menari je lebih. Jadi dia sesuai dengan Genius, yang mana kita fokus on persembahan. Datuk Syafina, saya tertarik bila dia sebut tadi, dan terutama Datuk Syafina sendiri berada dalam industri itu sendiri kan, melihat kepada perkembangan dilakukan dalam industri ini bukan semata-mata kita mahu membesarkan industri tapi mengembangkan lagi industri tersebut. Melihat kepada idea ataupun komitmen dilakukan oleh JKKN. Bagaimana daripada pandangan Datuk Syafina melihatkan kepada bukan semata-mata soal kita mengaplikasikannya, tetapi dalam konteks juga diberi nilai tambah, ada sijil diberikan, ada kemahiran diberikan dalam konteks ini. Sebab macam ni, seni ni selalunya dipandang enteng, dipandang mudah. Betul, kan? Selalunya masyarakat akan fikir macam okeylah, ada bakat, okeylah tu, bolehlah nyanyi, bolehlah menari. Kita kena sedar bahawa bidang seni ni sama macam bidang-bidang lain, kan? Dia perlukan knowledge, ya, pengetahuan, dia perlukan komitmen, ya, dia perlukan skill set yang tertentu. Jadi kita kena belajar, kita tak boleh berdasarkan bakat saja. Sebab itulah macam saya sebut tadi, bila saya duduk saya bersama panel yang membangunkan NOS, kami panggil mereka-mereka yang terlibat dalam industri selain daripada saya, seperti Misha dan juga Jack, ya, untuk sama-sama orang industri ni. Ya, nama-nama besar, ya. Ya, selain daripada itu kita juga ada orang-orang educators dalam bidang muzik, dalam bidang seni vokal, ya. So kita dapatkan pendapat Jack dan juga Misha, apa yang mereka rasakan mereka perlukan sekiranya sekarang ni dia ada experience, okeylah, tapi kita tanya macam kalau you kosong, you tak ada apa-apa, apa you rasa sepatutnya kalau I ada ni best, senang sikit hidup I masa nak start menyanyi, kan? So kita dapatkan feedback dari dia dan kita gubal semula NOS untuk nyanyian. Dan seni ni bila kita dah belajar, kita dah pendekkan sedikit sebab diorang ni berdasarkan kepada experience. So bila experience tu ada berapa puluh tahun dia perlukan. Jadi bila you belajar, you dah pendekkan sikit. You dah dapat experience tu daripada cikgu-cikgu you. Cikgu you dah beritahu you, okey, kalau macam ni you perlu buat macam ni saja. You tak perlulah nak begini. You kan perlu daripada A dah terus sampai ke B. Dia tak perlu pergi kepada Z baru sampai kepada B balik semula, kan? Jadi dia punya pembelajaran tu atau pengetahuan dia dah jadi cepat. Tangkap. Jadi sebab tu kalau kita nak memartabatkan seni, sebab siapa lagi nak memartabatkan seni kalau bukan anak seni sendiri? Betul tu. Kalau kita nak orang tengok kita sebagai berkredibiliti, kita lah kena angkat diri kita. Kita kena make sure orang nampak kita sebagai seorang yang profesional. Itu antara usaha yang cukup murni dilakukan. Saya tertarik yang dia kata kalau bukan orang industri sendiri yang cuba memartabatkan, siapa lagi, kan? Ini antara usaha yang cukup jitu dilakukan. Pelibatan daripada pihak industri dan juga pihak kerajaan secara khususnya bekerjasama, mengeratkan lagi hubungan, mencari satu solusi untuk mengembangkan lagi industri itu sendiri. Banyak lagi sebenarnya kita tanya tentang perkara ini, tapi kita nak berhenti seketika. Namun sebelum itu, kita nak tengok satu VT ini berkaitan tentang si comel, si bulus kita ni. Ada satu teknologi yang menarik yang dilakukan. Nak tahu apa? Jom saksikan.
Sebut sahaja perkataan kucing, pasti di minda kita terus membayangkan si comel yang lincah berlari ke sana sini dan aksi-aksi comel yang lain. Pelbagai baka, spesies dan warna kucing menjadi tarikan buat orang ramai untuk dijadikan haiwan peliharaan. Bagi kebanyakan pencinta kucing, menganggap haiwan ini sebagai salah satu dari ahli keluarga mereka yang patut dijaga dengan baik. Kehadiran si comel ini dapat menceriakan suasana di kediaman mereka selain menjadi perawat duka. Itulah menjadi sebab utama kenapa ramai yang membela kucing. Pertamanya saya bela kucing ni sebab bila kita balik kerja terlalu penat. Bila tengok kucing tu macam hilang penat. Kalau balik kerja tu 12 jam, 10 jam balik kerja saya tengok kucing, hilang lah. Kalau duduk bilik kucing tu mengadap dia 2 jam je. Belai lah, sikat dia, bagi makan lagi. Makanan kucing pun kita orang rasa lagi mahal daripada makanan kita orang. Bila masuk kedai kucing pun macam seronok. Masuk beli ni, beli tu. Kucing punya maintenance lagi mahal daripada saya. Tapi yang penting bila tengok kucing tu macam geramnya tengok. Memang hilang stres. Selalu kat tempat kerja tengok kucing memang hilang stres. Namun haiwan ini sering menjadi sasaran untuk dizalimi dan diabaikan. Susulan dengan itu, banyak rumah perlindungan yang terdiri daripada pertubuhan bukan kerajaan ditubuhkan bagi membela nasib kucing-kucing jalanan ini. Kami Shikinta Animal Rescue ini ditubuhkan daripada tahun 2014. So apa yang kami fokuskan adalah berkaitan dengan kes-kes yang kecederaan haiwan yang mana kami jumpa kena abuse dan juga yang mana kita jumpa ada kecederaan dan juga sakit lah. So macam fokus kami adalah stray cat. So biasanya kami akan rescue, kita bawa ke veterina berdekatan untuk rawatan, kita foster, kita rehab. After dia dah sihat, dah mandu, dah vaksin semua, kita akan open untuk adoption. Seiring dengan perkembangan teknologi masa kini, chip mikro dan buku pasport khas untuk haiwan peliharaan diperkenalkan. Hasil dari kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veterinar, inisiatif ini memudahkan haiwan ini dibawa ke mana-mana, terutama ke luar negara. Ia juga memudahkan untuk kita mencari kucing jika hilang dan banyak kelebihan lain lagi. Microchip ni adalah untuk sebagai tanda pengenalan kepada haiwan kesayangan lah, terutamanya kepada kucing dan anjing lah. Dan kegunaan utama untuk kad pengenalan haiwan ni adalah untuk haiwan yang dieksport daripada Malaysia ke negara-negara lain lah. Kad pengenalan ni telah diiktiraf oleh banyak negara dan kita memang mengalu-alukanlah semua owner untuk mendapatkan kad pengenalan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Chip mikro atau nama lainnya transpondent akan disuntik dan dimasukkan ke bawah kulit si comel. Setelah itu, chip mikro tersebut siap berfungsi dan boleh diimbas menggunakan alat khas pengimbas chip untuk melihat nombor ID haiwan peliharaan tersebut. Setiap nombor ID adalah unik. Jika prosedur penyuntikan chip mikro ke dalam kucing dilakukan dengan betul, tiada apa-apa kesan sampingan yang akan berlaku kepada kesihatan kucing. Selain dikenali sebagai haiwan yang comel dan memiliki sifat yang manja, kucing juga merupakan haiwan kesayangan Nabi Muhammad. Justeru, dengan menjadikan haiwan ini sebagai haiwan peliharaan, ia bukan sahaja sebagai peneman dan mengurangkan stres, malah ia juga boleh melatih kita untuk menjadi lebih bertanggungjawab dan penyayang. Itu sahaja laporan daripada saya, Nur Ain Hanisah. Apa khabar Malaysia?
kembali semula dalam Apa Khabar Malaysia. Kami bawakan kepada anda. Sekarang kita dah berdiskusi soal industri seni negara, memperkasakan mereka, malah bukan soal semata-mata mahu menggiatkan lagi usaha mereka, tetapi dalam masa sama kita nak adakan nilai tambah sijil kemahiran tersebut, dan ini merupakan satu bentuk untuk memprofesionalkan lagi industri ini dan meningkatkan lagi martabat bagi industri seni tanah air negara ini. Betul tu. Jadi cakap pasal sijil kemahiran ni kan, baru-baru ini kita nak tanya dengan Encik Amirul lah. Baru-baru ni kita ada barunya berlangsung majlis convocation, betul? Jadi kita nak minta Encik Amirul cerita sikit berapa ramai graduan dan bidang-bidang apa yang mereka telah terima sijil ni. Buat julung kalinya, JKKN telah adakan majlis convocation Badan Peneraju Industri Seni Budaya melibatkan 333 graduan keseluruhannya. Ramai. Ini bermula daripada tahun 2018 sejak JKKN dilantik sebagai ILB, melibatkan 4 bidang tadilah. Kalau dari tarian tradisional kita ada 180 graduan, teater kita ada 41 graduan, muzik kita ada 72 graduan termasuk nyanyian lah di bawah Datuk, dan keempatnya ialah pengurusan pentas ada 40 graduan. Total keseluruhannya 333 graduan. Wow, okey, ramai tu yang terlibat dalam majlis tersebutlah. Okey. Baiklah, jadi kita nak tanya juga dengan Encik Amirul, mana agaknya hala tuju graduan-graduan ni selepas mendapat sijil ni, di manakah mereka boleh menyambung journey mereka dalam industri seni budaya ni? Kalau kita bercakap tentang dari segi konteks persijilan, maksudnya dia merupakan juga laluan kerjaya kepada graduan. Kalau untuk penggiat seni, dia merupakan pengiktirafan yang boleh digunakan sebagai industri punya kepakaran dia diiktiraf, dan dia boleh digunakan untuk permintaan, dan sijil ni juga diiktiraf di luar negara, sijil kemahiran Malaysia, dan sekiranya untuk laluan kerjaya juga ia merupakan boleh digunakan untuk pembangunan kerjaya seseorang lah. Sekiranya dia untuk mohon kerja, berminat untuk menyambung sebagai penjawat awam. Contohnya dia boleh menggunakan sijil kemahiran itu sendiri untuk memohon. Itu salah satulah. Selain daripada itu juga, penggiat-penggiat industri ni kita boleh lantik mereka-mereka ni menjadi sebagai pegawai penilai yang akan menilai balik portfolio dan amali yang untuk mereka-mereka di luar sana, penggiat lain yang belum ada tu, untuk mereka dapatkan persijilan. Jadi diorang ni boleh dilantik sebagai pegawai penilai, dan untuk makluman, Datuk juga merupakan salah satu daripada 3 pegawai jawatan kuasa teknikal standard yang telah dilantik oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk mengiktiraf NOS. Dia merupakan satu jawatan kuasa tertinggi lah kalau di peringkat JPK yang bagi mengiktiraf NOS lain. Maksudnya bukan sahaja NOS bidang seni, selain daripada bidang kita sendiri, kita angkat orang-orang seni sendiri, Datuk, dan ada seorang pegawai daripada Aswara dan seorang aktivis teater yang merupakan sebelum-sebelum ni bidang-bidang lain kalau kita tengok kebiasaannya di peringkat teknikal lah, orang kata TVET lah kalau kita ambil dari segi term kemahiran ni. Jadi kita, peranan JKKN tu sendiri ialah untuk memberi ruang dan peluang kepada penggiat sendiri untuk berada di dalam jawatan kuasa tersebut, supaya orang-orang ini akan membantu kerajaan khususnya dan industri luasnya untuk meneruskan kemahiran, bidang-bidang kemahiran ni lah. Dr. Syafinas, dalam konteks ini juga saya tertarik bila disebut tadi, kalau saya lihat tadi yang nama graduan tu rata-ratanya ada yang memang sudah menjadi pegiat dalam industri, kemudian mengambil satu inisiatif untuk mendapatkan satu sijil kemahiran. Pun begitu, mungkin ada stigma daripada pegiat seni ini menganggap bahawasanya tidak ada keperluan lagi kerana saya sudah berada dalam industri, saya boleh cari job, boleh cari makan dah. Jadi apa keperluan ataupun nilai tambahnya dalam kita memilih satu lagi kaedah, mengambil satu sijil kemahiran? Apa nilai tambah kepada mereka ini? Saya faham tu, tetapi macam bidang-bidang lain juga, kita boleh ambil sijil tu anytime, right? Apa salahnya ada sijil?
saya faham kita memang dah ada knowledge ataupun pengalaman, tetapi kita ada validation yang mengatakan, pengiktirafan itu sendiri mengatakan bahawa okay, yes, you are a professional in this field, right? You know, so it's good among your peers pun dia akan tahu, oh ya, you ada sijil dalam bidang ini. Selain daripada itu, kita memang nak memartabatkan. Jadi kita sebagai orang yang di dalam bidang itu sendiri, kita beritahu pada mereka-mereka yang berminat, look, I pun perlukan, walaupun I dah ada pengalaman, I pun ada sijil. You know, kalau sebelum ni mungkin ada yang tiada, mungkin misalnya dalam bidang-bidang tradisional mungkin ya, tak ada validation ya dalam seni tradisional, tapi sekarang dah ada. Jadi why not ambil? Jadi macam saya cakap tadilah, kita ni adalah orang-orang seni, kita nak memartabatkan seni kita, kita nak orang pandang kita sebagai profesional, kita nak orang pandang kita punya credibility itu sebagai salah seorang yang contribute kepada ekonomi negara. Jadi kita perlu benda ni semua. So kita nak, selain daripada untuk diri kita, kita juga perlu tunjuk kepada anak-anak muda. This is important. You know, kita nak memartabatkan seni, kita nak orang pandang kita ni tinggi. Jadi ia harus bermula daripada kita. Dan bolehlah industri seni ini menjadi a viable career path lah kan. Correct. Jadi betul. Macam Datuk Syafinas mention tadi kan, ada yang dah berpengalaman bertahun-tahun tapi belum ada sijil. Ramai yang ada, macam ada yang adik guru pun yang dapat. So you imagine orang yang memang dah lama, yang macam you katalah macam tak perlu pun, tapi mereka sendiri ambil. So kenapa anak-anak muda tak nak ambil? Right. You know, you lead by example. Betul. Jadi saya nak berbalik pula dekat ni pada Encik Amirul. Linking back to that topik kan. Jadi kita tahu institusi-institusi seperti UiTM dan Aswara memang dah ada courses sebegini, tapi selalunya target dia adalah anak-anak muda yang baru habis sekolah, lepasan SPM dan sebagainya. Jadi untuk pensijilan ini sendiri ada had umur ataupun sesiapa saja yang boleh ambil, dan bagaimana caranya untuk kita nak, katalah kan saya nak ambil sijil profesional sebagai seorang MC gitu. Macam mana caranya saya dah ni? Okey, dia sijil kemahiran Malaysia ni kalau kita tengok dari segi kelayakan, dia umur 17 tahun ke atas. Jadi dan ke atas tu maksudnya ada yang umur 60 pun, macam Datuk cakap tadi, adik guru daripada Aswara sendiri pun ada sijil kemahiran Malaysia yang mengiktiraf dia punya lebih daripada selayaknya kalau ikutkan. Jadi kalau penggiat-penggiat seni budaya di luar sana yang ingin memohon, kita ada dua kategori di bawah program persijilan lah. Satu ialah SLDN, di bawah JKKN juga ada program di bawah sistem latihan dual nasional, pusat bertauliah kita sendiri, dan keduanya ialah di bawah pengiktirafan pencapaian terdahulu, PPT. Kalau kita tengok dari segi PPT pun dia ada dua kategori lah. Satu ialah melaksanakan portfolio, dan keduanya penilaian amali. So antara tidak akan ada yang banyak lagi sebenarnya boleh kita berbicara soalan ini. Saya cuma nak mengajaklah mereka-mereka yang berminat dan mempunyai bakat dalam bidang seni supaya buat SKM ni, sebab kalau you nak masuk universiti mungkin susah. Ada syarat-syarat tertentu, tapi SKM ni lebih mudah, at your own time, dan juga tak begitu mahal. Ada salah satu inisiatif yang boleh diambil, dan giatkan lagi lah kita nak tingkatkan di martabat industri ini. Terima kasih kepada kedua-duanya, iaitu Datuk Syafinas Islam dan juga Encik Amirul Azhar Ibrahim. Terima kasih banyak-banyak. Kita sudah pun pada hujung rancangan ni. Esok akan kembali semula jam 9 pagi bersama dengan rakan penyampai lain, dan juga banyak lagi topik menarik. Saya kira itu sahaja daripada saya, Dina Syah Salim. Ya, dan saya Bashir Rahim. Kita jumpa lagi insya-Allah. Selamat tinggal. Terima kasih. Betul. Menarik